Dan kebanyakan haiwan ni sama ada dia ni dia buat daripada haiwan ni, haiwan berkaki empat. Sama ada dia babi ataupun lembu. Babi sembelih pun haram. Lembu tak sembelih haram. Lepas tu kita guna collagen lagu mana? Kalau kita guna fish collagen ataupun marine collagen. Bukan marine hok gila dak. Marine. Marine, tahu marine? Fish collagen lah. Fish collagen ni tak ada masalah. Kalau tak ada ni, kalau tak ada bahan ni, fish collagen tidak, guna hak collagen lain, adakah benda itu haram ataupun halal? Kalau collagen daripada lembu ni sembelih ke tidak? Mengikut syarak. Kalau babi sembelih ikut syarak, haram. Collagen. Ni adalah benda yang ada dalam collagen. Ni produk kecantikan kita, orang puas lah ni. Berapa minit lagi masa? 50 minit lagi. Saya tunjuk sini bukan benda tu haram dak. Nama-nama ni, Maybelline ke apa ni tak haram, tak kata haram ni. Cuma nak ayatnya benda tu ada collagen. Collagen tu guna daripada mana tak tahu. Tak tahu. Tapi dah ada collagen. Marine kau dia, babi collagen ke dia, lembu collagen ke dia, tak tahu. Tapi dah ada collagen. Saya tak kata haram. Jangan pula, dia repuk. Ada ustaz tu kecik Maybelline ni haram. Sudahlah saya. Faham boleh ni dah? Dalam tu ada collagen. Tak tahu haram ke tidak. Suntikan collagen. Suntik. Nak buat geduk-geduk ke apa ni? Suntikan tu, collagen tadi balik pada sama ada benda tu halal atau tidak. Uri dalam kosmetik. Tadi sebut tadi placenta tadi. Anak lembu. Ni mengandungi uri, krim muka dan sebagainya. Gelatin. Gelatin ni tuan-tuan dan puan sekalian, 70% gelatin ini, ya ada banyaklah penggunaan gelatin ni, dalam aiskrim lah, dalam apa, tapi saya suruh kepada kesihatan lah. Biasanya diguna dalam krim dan juga kapsul. Ayat yang 70% gelatin ni daripada babi. Maka kalau kita buat kapsul, ni kapsul ni, sama ada hard kapsul ataupun soft kapsul, pastikan dia gelatin itu sama ada daripada mana. Kalau bovine ni lembu, itu kalau kita pergi farmasi, kita beli ubat, kapsul dia, sumber dia bovine. Okey, bovine tak ada masalah. Tapi hak masalahnya sembelih ke tidak lembu tu? Hak lembu tu, ambil barang daripada lembu tu, buat gelatin tu jadi bovine ni, sembelih ke tidak? Tu kena tanya masalah dia. So lagi kalau pergi farmasi tu oleh porcine. Porcine ni daripada babi. Ada juga gelatin dia buat pada vegetable. Tetapi apa yang diberitahu oleh saya daripada Profesor Dr. Said tu dari USM, dia kata dia buat kajian, dia buat kajian hak vegetable ni 1% daripada babi. Tapi declare vegetable. Beringatlah, bukan kata nak itu tak. Carilah ada halal, tuan-tuan ada sekalian, barulah kita makan halal lagi baik. Tadi tuan-tuan ada sekalian, kalau nak guna kapsul ni, pastikan dia bersumber daripada sumber yang halal. Jangan pakai sedap saja, beli kapsul kedai, kapsul kosong, tak tahu mana halal atau tidak. Takut-takut dia buat daripada porcine. Lemuk ni tak ada masalah. Ni sabun mandi, ni guna lemuk. Lemuk. Ni guna lemuk tak? Lemuk guna juga minyak kan? Dah lah. Tapi nak ayatnya, ada satu kes, saya dah tengah audit di hotel ni, Hotel Crown Garden, untuk dapat segi halal. Ada depan hotel tu ada lori. Lori macam lori minyak lah. Minyak bukan minyak kereta dah, minyak tanah, minyak.
Pinjam asap. Tadi saya tanya pengurus hotel tu, dia kata, lori ni, 3 hari dah duduk sini. Dianya mari beli minyak yang digunakan. Minyak masak telah digunakan di hotel, di restoran dan sebagainya. Dia kupu-kupu, dia jual balik ke Penang, jual kepada kilai, buat sabun, buat shampoo. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, beringatlah. Kalau minyak tu digoreng ikan, goreng ayam, tak ada masalah lagi. Takut minyak tu goreng dengan goreng babi, goreng bewok. No. Buat sabun mandi kita rasa sedap. Sedap. Jadi pilihlah. Kita nak buat sabun ke apa dia, gunalah produk yang halal. Dan saya rasa di Kota Bayotek ni halal dah dia guna minyak ke apa dah? Minyak sawit cak ke apa? Felda. Tak ada masalah. Dia tak beli minyak lagu tu. Tak tahu dah kilai lain. Ini 6 kata malam. Abah masa lagi? Habis dah. Ini adalah racun berjadual. Saya sebut tadi, kita kena bebas daripada racun berjadual. Tretinoin. Ini adalah merupakan benda yang boleh kita declare masuk benda ni memang jadi ni. Racun berjadual ni gini tuan-tuan dan puan sekalian. Saya diberitahu racun berjadual ni, racun ni ubat. Dia boleh jadi ubat. Racun ni boleh jadi ubat. Tapi jadi ubat di tangan ahli farmasi dan juga doktor. Tapi kalau tangan kita tak ada pengesahan apa-apa, ya akan jadi racun. Racun berjadual ni, racun ni ubat. Tapi dalam masa sama dia racun. Penggunaan yang lebih menyebabkan benda ni mendatangkan kesal sampingan. Tretinoin, hydroquinone, ini adalah merupakan untuk pemutihan, whitening tak? Orang Tino kata tak? Whitening. Jadi cuma memanglah putih sungguh. Tapi hak tu hai buat ni cuma dah. Kita ubah tu hai buat agak. Dia akan menyebabkan di kulit kita ni dia ada apa dia? Benda yang boleh menapis. Memantau UV. Kalau kulit kita ni tak ada konipis benda tu, ia akan menyebabkan UV ni masuk dalam kita, menyebabkan lama-kelamaan kita akan menjadi kanser kulit. Ingatlah guna nak susu putih tu comel putih, tapi ingat kamu lah mercury. Dia masuk ni marah ni, tengok tak tadi kita tengok ni. Kesimpulannya tuan-tuan sekalian, hak kita guna depan kita hari ni kita duk guna ni, sampai kepada kita ada kita duk guna ni, mari select situ, sapu sini ni, adakah benda ni halal? Halal betul. Sebab apa? Sebab inilah. Lemak manusia dijual 50,820 seliter di Peru untuk buat kosmetik. Lemak manusia. Manusia mati tak nak tanya buat berapa bakar-bakar jadi lemak molek, ambil lemak tu buat kosmetik. Kosmetik lemak manusia. Kosmetik nak suruh comel jadi uduh. Baik tak comel kosmetik hari tu dia kata. Kalau tak comel kosmetik, tak guna kosmetik ni, Allah comel lagi ni. Krim racun dari Filipina. 6 produk kosmetik, 4 syarikat dikesan beracun. Ini kena perhati molek tadilah. Halal atau tidak? Halal ni bukan setakat tak ada babi, tak ada alkohol saja. Saya dah tadi. Selamat ke tak? Suci ke tak? Itu segi halal dan tayyibah. Dia akhir sekali ini adalah merupakan binatang yang cukup berguna pada manusia pada hari ini. Sejak daripada muncung dia sampai kepada ekor berguna belaka. Binatang ini namanya babi. Daripada makan ais kering, lemak dia buat roti, insulin dia boleh buat. Ni orang haji dulu orang haji kan? Dulu macam babi tu. Babi tu insulin tu. Setahun 2 ni mungkin ada alternatif. Banyak care ubat-ubat kita cocok ni. Katanya doktor baik kalau masuk hospital, sepatutnya doktor kita ni bagi tahu molek. Pak cik nak ke tak ni ubat ni? Buat apa? Ubat ni babi ni pak cik.
Kalau dia gitu di Kelantan ni, baik aku mati, dia kata. Ada nak makan ubat ada babi. Doktor pun senyap gitu. Cocok babi. Tapi dia kata darurah. Darurah selama mana nak darurah? Selama mana? Ini adalah binatangnya. Namanya babi. Termasuklah penggunaan dia di dalam kosmetik. Nak perhati molek lah. Dan juga produk kecantikan. Jadi nak cantik, budu pun tua cantik. Ada gimana? Tak payah habis duit pitih mana. Buat kosmetik guna budu. Kata biotek, pengurus besar dia. Tengah fikir apa punya mula ni. Budu cerahkan kulit dan hati penuh. Itu saja, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Haji Zabawi. Sekarang kita buka untuk bertanya soalan. Dijemput hadirin yang ingin bertanya soalan, silakan buka soalan. Saudari pengusi, sebenarnya bukan sahaja dalam kosmetik kita perlu hati-hati. Sekarang soal yang kita perlu hadapi sekarang ialah tentang pengawasan daripada pihak yang berwajib tentang perkara-perkara ini. Misalnya tuan-tuan, informasi baru yang saya terima baru ni, orang pero ikan lain pada ikan organik. Ada bangkai ayam pun dia beri untuk makanan ikan. Perut ayam hak tidak bersih pun dia beri. Di perkara-perkara ni semua menyebabkan apa yang kita buat hari ini ialah apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Hari ini kita perlu berhati-hati. Soalnya pengusaha-pengusaha mereka ingin untung. Mereka buat sesuatu yang takkan kita nak beri makanan pelet apa halal saja kepada kekeli. Harga kita kena jual tu ya sekilo. Sedangkan kalau kita beli ayam apa, kita boleh jual dengan harga RM4.5 sekilo. Jadi perkara-perkara ni. Dan apa bahan-bahan yang kita gunakan dalam kosmetik misalnya daripada luar negeri tu, harganya murah. Jadi perkara-perkara macam ni, apakah usaha yang dilakukan, yang diambil oleh pihak berwajib tentang perkara ini? Takkan kita, apabila kita nak minta sijil halal, orang ni saja menjadi mangsa. Kalau kita nak minta sijil halal tentang bahan buat roti daripada rambut manusia misalnya, kita nak ambil sumber halal, nak ambil apa sijil halal mana? Itu perkara pertama. Perkara kedua, sijil halal itu sendiri, apa yang kita beri pada orang yang bukan Islam? Halal ni sebenarnya hak kita orang Islam. Hak kita orang Islam. Maka apabila kita beri sijil halal, tak dapat sijil halal, memang bolehlah. Dia boleh buat ikut kehendak kita, tapi lepas pada tu. InsyaAllah. Okey, terus mula-mulanya kita jawab tentang apa beri ke Cina, beri ke Islam. Ni pun kita tidak payah juga. Saya tadi tergedah halal ni. Tuhan bersebut ya ayuhan nas. Halal kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Halal ni kita orang Islam saja. Tuhan sebut. Siapa yang sebut? Tuhan sebut. Saya royak ni bukan apa dia. Ada keruk. Halal lagi baik ni bukan untuk orang Islam saja. Cina baik, India baik, orang asli baik, orang putih baik. Halal baik. Itu kena jelas. Yang kedua, apa beri sijil halal kepada orang bukan Islam? Baiklah, tu ada persekalian. Tadi dah sebut. Kebanyakan bahan kita guna ni dibuat oleh orang bukan Islam. Kalaulah kita kata tak beri, tutup langsung sijil halal ni, jangan beri kepada orang Islam. Lepas tu dia tu ambil barang juga, jual juga, kita beli juga, anak kita beli juga, tak tahu halal haram, bahan mentah dia guna macam mana.
Patutlah ke mana? Kita nak lagu tu ke kita nak wisi jahalah dia? Kita nak dengan kita bagi sejahala, dia mohon sejahala, kita pergi cek, kita pergi tengok bahan mentah dia guna macam mana, ada halal ke tak bahan mentah dia guna, pekerja dia macam mana, dia dulu kita beri sejahala, tanpa kita nak tutup rapat sejahala ni, yang tak beri kepada orang Cina, orang India, yang tak beri kepada orang Pakistan, dia waktu beri bagi sama juga, tak tahu bahan mentah tu halal atau tidak, kita pakai beli, kita pakai guna, anak kita guna, tak tahu haram, haram ke tak. Kita nak aman. Adakah kita nak dengar tutup rapat yang dah beri? Adakah itu kita mahu? Adakah itu kita mahu? Terceklah dapur kita banyak mana hak orang berislam buat. Pada dapur kita pergi makan kedai orang. Pergi makan mi goreng. Kuih tiaga goreng. Sup antomie. Mi tomie, bihun tomie. Patutlah ke mana? Kau dapur orang setara mana? Ini kita nak jelas. Sebab tu saya payah nak royak kalau kita tak faham. Halal ni bukan untuk orang Islam. Tuhan sendiri royak. Ya ayuhan nas. Hei manusia. Tak kira lah mu ni berapa nama pun. Halal. Mari ada juga orang cakap tentang IMP dia, IMP, Islamic Manufacturing Strategy. Dia kata jelas tentang halal dan thayyibah ni. Bakpo ni, kita ni orang Islam, kita kena jaga halal apa biar kau kafir makan. Dia kata begitu. Tapi dalam masa yang sama dia tunjuk ya ayuhan nas ni. Tak faham juga dia ya ayuhan nas. Kalau halal ni tu, kalau halal lagi baik ni khusus untuk orang Islam saja, nescaya Allah sebut ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai orang-orang yang beriman, mu kafir tak secara. Aku nak kecek dengan orang beriman saja tu kata. Nak makan, nak minum, nak guna, mesti pilih halal dan tayyiban. Tapi Tuhan tak guna. Lepas tu mana cerdik kita dengan Allah SWT. Bijak siapa? Kita siapa? Nak mempersoalkan bahawasanya, jangan. Halal atau tayyiban untuk Islam saja. Siapa kita? Sedangkan dalam Quran sebut, ya ayuhan nas. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi penguatkuasaan. Penguatkuasaan, kalau kita tengok di pamerasan, itu adalah merupakan penguatkuasaan. Apa sama sekali. Tak penguatkuasaan ni bukan je kerjanya sikit, je buatnya ramai. No. Fikir sendirilah. Ambil lah kata-kata cara lapor penguasaan ni, ambil boleh saja sudahlah boleh. Boleh ni berapa ramai? Ramai dah boleh. Tapi jenayah, tak ada. Curi motosikal saja berapa? Kereta berapa? Boleh ni ramai dah. Waktu kerja kau boleh buat. Tapi apa? Tuan-tuan jawab sikit. Masalah ikan. Ikan ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ada hukum dia. Kalau kita masalah hayat tu najis, saya nak royak, semalam, hari Rabu semalam, kemarin, saya di seminar, orang Jabatan Perikanan sendiri bagi tahu bahawa pelek-pelek makanan ikan ini disahkan mengandungi babi. Maknanya dia lebih baik ayam mampu tu lebih baik daripada pelek. Sekarang ni ayam mampu lebih baik daripada pelek. Baik. Patu kalau lagu mana ikan ni pakak makan benda pelek, pakak makan benda ni ayam ni. Dia dalam Islam ni ada hukum dia. Yang kita panggil haiwan jalalah. Haiwan makan benda najis. Haiwan makan benda najis ni kita nak guna, dia ada cara dia. Walaupun ada perbezaan pendapat. Mazhab Maliki kata tak payah kurung ke apa. Ambil daripada kolam, melas-melas makan ayam. Mazhab Maliki kata. Mazhab kita, mazhab lain dia kata tak, kena kurung dulu. Kena kurung dulu.
Ambil ikan tu, hok dalam kolam, hok dimakan, dicemari oleh makan-makan benda-benda najis ke apa ni. Kurung dulu, mengikut Jabatan Perikanan dia kata kalau kita kurung ikan ni, dia akan keluar semua sekali lebih kurang dalam usuh dia 36 jam. Barulah tak ada berlaku dalam usuh dia. Ambil kurung dulu. Baik. Itu kalau orang buat. Baik. Satu lagi, ikan ni yang menjadi najis. Fatwa, saya ada sini fatwa. Yang menjadi haram ikan ini, kalau tidak ambil kurung gitu, daripada kecil lagi, daripada benih lagi, duduk makan najis dah. Kecil lagi. Oh. Apa nama ni? Di kolam pun kolam air najis tu. Pego air ataupun pego kan dalam lembu ke gapo dia. Saluran najis lembu ke najis air pun masuk dalam kolam tu. Ambil ni peternak ikan ni ambil anak ikan bubuh dalam tu. Tempat tu najis tu. Dia kecil lagi najis tu. Patu makan pula najis pula. Dia kecil lagi najis. Pas besar pun najis. Ni ulama kata ni baru kata benda ni haram. Tapi kalau sekiranya tak jadi gitu. Makan pelak. Katalah tak ada lah pelak ni, pelak tak ada babi dia kata. Walaupun benda ni telah diputuskan dah oleh majlis fatwa. Kita ambil apa nama ni darah babi ke apa dia, buat makan binatang, tak ada masalah, harus digunakan. Harus digunakan. Boleh, tak ada masalah. Boleh guna. Jadi kalau kita bego dalam kolam hak bersih dah, sebelum tu anak ikan yang bersih dah, comel molek dah kita masuk anak ikan. Keciknya kita pelak kita rasa benda tak ada apa-apa. Lepas tu kita ada bui perut ikan. Apa nak perut ikan, perut ayam, bangkai ayam. Secara tidak berterusan, maka benda ini tidak termasuk di dalam kategori yang diharamkan oleh majlis fatwa tadi. Tetapi kalau nak comel, kalau benda ni dicampur dengan benda lagi ni, takdilah. Ia dikatakan haiwan jallalah tadi, cara nak dia nak buat macam mana, kena kurung dulu. Sama ada benda itu dipahami atau tidak oleh peternak kita. Hak orang Islam juga di Kelantan ni, jual juga orang Islam, jual makan juga orang Islam, hak itu buat mana kita? Kalau jual merah tu tak faham tentang konsep haiwan jallalah ni, patut orang gebel saya gebel ke dah tak tahu dia nyamuk apa. Patut kita ke dosanya. Kalau dia tak buat lagu tu, kita ke dosanya. Kita ke dosanya, kita tak tahu. Kita ke dosanya. Dok. Enggak ikan keli kan? Ikan keli. Bukannya beli babi, ikan keli. Ikan keli ni tanggapan kita halal lah dia. Tapi sekiranya peternak tadi, dia tahu bahawasanya dia buat ni, benda ni lagu ni, najis ni, patutnya diklasifikasikan sebagai haiwan jallalah. Dan apabila diklasifikasikan haiwan jallalah, dia kena kurung dulu. Sekurang-kurangnya 36 jam, barulah dijual kepada orang ramai. Maka merah, tak ada masalah. Tapi sekiranya peternak tak tahu ni lagu mana, Allah tak salah tak peternak ayam, sembelih ni lagu mana. Oh kita belaka kalau nak kecek kita di halah-halah jangan wika Cina ni. Oh kecek yang baru orang Cina gapo saja halal ni. Ni hok mega ni. Siapa dia mega ni? Hok mai Katolik ni, siapa dia? Kalau di Kelantan tak ada pun Cina, jarang sangat. Geti ke halah-halah ni? Tak geti kok apa tu? Lagu mana? Dia dengan Cina tu lagu mana? Dia dengan Cina setara mana? Itu saja. Memang bukan nak marah ni, nak royak. Nak royak. Maaflah kalau kasar sikit. Ada. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Terima kasih yang diucapkan kepada Ustaz Nik Muhammad Zawawi bin Ibrahim. Bagi acara seterusnya, saya mempersilakan
Pengurus Besar Kelantan Biotek untuk menyampaikan cenderahati kepada Ustaz Nik Muhammad Zawawi. Dipersilakan. Terima kasih kepada Pengurus Besar KBC. Seterusnya saya menyerahkan majlis ini kepada Pengurus Tetap untuk meneruskan agenda kita. Terima kasih diucapkan kepada Cik Hashimah Mak Said dengan pengendalian majlis tadi, dan juga terima kasih kepada pembentang kita yang berbahagia Ustaz Nik Muhammad Zawawi, Pegawai Jabatan Ahli Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan. Baik. Untuk yang seterusnya, majlis dengan ini menjemput Puan Zairus Fadilah binti Zainal Abidin bagi mengendalikan majlis yang seterusnya, iaitu pembentangan yang akan disampaikan oleh Encik Rofiin bin Jokiman daripada Ketua Program Kosmetik dan Bahan Semula Jadi SIRIM yang bertajuk kelebihan bahan semula jadi dalam produk kesihatan dan kecantikan. Dipersilakan Puan Cik Zairus Fadilah untuk mengendalikan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum itu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pengurusi tetap kita, itu saudara-saudara Amin, kerana menjemputlah. Sebelum kita meneruskan pembentangan kita, kertas kerja kita yang ketiga, iaitu kertas kerja yang bertajuk kelebihan bahan semula jadi dalam produk kesihatan dan kecantikan, yang akan disampaikan oleh Encik Rofiin bin Jokiman. Saya ingin memberi sedikit pengenalan dirilah tentang beliau. Encik Rofiin bin Jokiman sebenarnya berasal daripada Batu Pahat, Johor, di mana beliau telah berkelulusan dalam bidang ijazah sarjana muda dalam jurusan Sains Kimia daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, dan telah meneruskan pengajiannya dalam bidang master di Salford University, United Kingdom, dalam bidang chemistry. Dan beliau juga telah pun berkhidmat di SIRIM selama 27 tahun. Dan beliau telah ditugaskan di dalam bidang penyelidikan dan pembangunan produk dalam bidang kosmetik, toiletries dan juga deterjen. Dan beliau juga telah banyak terlibat dalam membantu usahawan untuk meningkatkan, untuk membangunkan sesuatu produk, terutama sekali dalam bidang produk kesihatan dan juga kosmetik lah. Dan beliau juga adalah selaku ketua program bagi program Groom Big, di mana beliau telah terlibat membangunkan lebih kurang 45 buah syarikat dalam industri produk kosmetik dan herba, itu bahan semula jadilah. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Rofiin bin Jokiman untuk membentangkan kertas kerja yang seterusnya. Boleh ni saya tolong ini. Ini kosmetik semula jadi. Kita dah masukkan sini dah. Masuk. Atau tak mana? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masa saya ni dah agak suntuk, jadi saya cuma nak tanya penganjur agak sampai pukul berapa saya punya sesi ni. Sampai pukul berapa boleh dibolehkan lah. Setengah jam mungkin cukup kot Okey, kalau macam tu saya boleh teruskan. Okey, kalau tadi wakil 2 orang ni dah ada nama Wan dengan Nik, jadi orang Kelantan lah, saya je yang bukan ni. Tapi untuk makluman, kat Kelantan ni ada seorang nama Rupiin Hasan, Ustaz Rupiin Hasan tak silap saya. Dia kerja kat MPKB, mungkin ada yang kenal. Jadi saya cari-cari juga nama Rupiin ni pelik sikit, tengok-tengok ada Kelantan ada pula. Okey, jadi untuk saya punya presentation ni kelebihan bahan spongy dalam produk kecantikan. Jadi tadi Encik Wan dengan Ustaz ni dah cerita pasal berkaitan dengan segi GMP dan juga halal. Ini pun saya terasa tak perlu nak ulang, tadi dalam presentation Encik Wan ada mention lah. Yang penting kat sini kosmetik ni kalau boleh jangan, maksud dia kosmetik ni yang penting dia kegunaan untuk keluaran dan dia tak ada unsur-unsur yang melibatkan perawatan. Kalau dia kata untuk mencantikkan, untuk pembersihan, untuk wangi dan sebagainya, boleh kategori kosmetik. Okey. Untuk makluman, sumber bahan mentah untuk penghasilan produk kosmetik ni, saya punya presentation hanya untuk produk kosmetik ataupun dipanggil kecantikan diri lah, tidak melibatkan produk kesihatan sebab saya punya kepakaran dalam bidang ini. Segi bahan tu dia ada empat sumber lah, dan juga untuk makluman produk kosmetik ni dia ada kita boleh kelompokkan kosmetik ni secara umum dua bahan utama lah. Satu dipanggil bahan asas. Bahan asas, contohnya nak buat krim tu, kita ada bahan asas dia, mesti ada salah satu bahan penting dalam buat krim ataupun lotion ni dipanggil emulsifier. Supaya minyak dan air dia bercampur. Jadi kalau bahan yang berdasarkan haiwan ni bukan hanya yang daripada daripada tadi yang si Ustaz Nik kata tadi, plasenta ke, lemak babi dan sebagainya. Itu bahan yang jelas. Tapi ada juga macam emulsifier ni kan. Nak jadikan bahan sebagai emulsifier ni melalui proses-proses kimia, di mana bahan asas tu dia boleh dapat daripada dia punya lemak tu daripada sama ada daripada haiwan ataupun tumbuhan ataupun sintetik. Dan dalam proses kimia dia akan menghasilkan emulsifier. Jadi bila kita nak fokuskan contohnya dalam produk halal ni, kita hanya bukan tumpu kat situ saja, dia punya bahan asas tu, dia punya emulsifier tu kena pasti juga tu. Kalau emulsifier tu daripada mana dia punya asas dia tu? Walaupun dia dah tak dalam bentuk asal, tapi dia punya sumber tu, dia punya fatty acid ataupun lemak asid tu asalnya daripada mana? Jadi itu. Jadi dia boleh sumber daripada haiwan atau tumbuhan lah. Contohnya kalau kita kalau kita kadang lihat dalam ingredient kosmetik, tulis itu stearic acid. Stearic acid ni dia banyak dalam kandungan minyak kelapa sawit ataupun lemak babi. Jadi kalau ditulis stearic acid tu kita kena pastilah daripada mana stearic acid tu. Jadi itu yang kadang-kadang kalau produk import lah kalau produk import, ialah sebab dalam kalau ikut GMP ni dia tak ada syarat dia daripada halal kan. Kalau import kadang-kadang kita tengok stearic acid itu kena berhati-hati. Stearic acid tu daripada mana sumber dia Okey. Kemudian tumbuhan. Jadi untuk tumbuhan ni sama ada kita gunakan dia sebagai bahan asas tadi, maksud dia daripada minyak tu sendiri, minyak kelapa sawit ke minyak kelapa, kita boleh proses dia jadi bahan dia punya bahan asas dia seperti untuk emulsifier dan sebagainya, juga daripada tumbuhan, daripada herba, dia punya ekstrak herba dan sebagainya. Kemudian sintetik atau petroleum. Yang ini maksud dia contohnya lah, kalau takrif dalam kita, kalau kita tuan-tuan perempuan nak tengok untuk halal punya ni, saya tak ingatlah di MS berapa contohnya produk halal dari segi alkohol dari segi alkohol. Sebab alkohol ni ada dua sumber. Satu alkohol yang diproses fermentasi, maksud dia macam proses berarak kalau alkohol dalam kita nak buat minyak wangi contohnya, kalau kita gunakan alkohol hasil proses fermentasi atau proses berarak, mana haram. Tapi kalau alkohol tu dihasilkan daripada proses sintetik, daripada petroleum, diharuskan. Jadi alkohol ni pun dia ada dua sumber dia. Kemudian segi mineral ni contohnya daripada tanah lah, tanah liat,
tanah tanah daripada mana-mana tanah liat yang kita boleh proses dia untuk jadikan bahan mentah kosmetik. Kenapa trend terkini lah, tak kira lah di Malaysia ke di Barat, sebenarnya produk semula jadi ni atau back to nature ni dia bermula di negara Barat. Tahun 90-an dah mulalah. Baru kita sekarang ni di Malaysia ni baru baru-baru ni kita lebih kepada produk-produk bahan semula jadi. Sebenarnya semula jadi ni dia punya term dia kalau yang lebih saya rasa lah lebih ni kalau Indonesia dia panggil alami. Alami itu lebih tepat kot. Semula jadi kadang-kadang kita rasa tak tahulah, saya rasa alami itu lebih tepat kot. Kalau orang putih natural kan, natural. Okey. Kenapa trend bahan-bahan produk kosmetik berasaskan semula jadi ni lebih banyak sekarang ni popular, bukan saja di Malaysia tapi seluruh dunia. Pertama, sebab kesan sampingan bahan sintetik. Contohnya yang hydroquinone lah yang tadi Ustaz baru mention, tadi Cik Wan baru mention, hydroquinone ni nak memutihkan kulit. Tapi pada masa yang sama kalau segi long term ni macam-macam lah, tapi yang paling teruk sekali boleh menyebabkan skin cancer lah, skin cancer. Itu salah satu lah daripada ada juga yang boleh menyebabkan asma, lelah. Menyebabkan kalau yang worst sekali boleh kalau perempuan mengandung mungkin pakai boleh mencacatkan kelahiran. Contohnya kalau produk-produk yang mengandungi logam berat. Okey. Seterusnya, ketakutan pengguna dengan bahan-bahan yang bersumber dari haiwan yang berkait dengan penyakit berbahaya seperti mad cow disease dan selesema burung. Ini orang barat lah. Orang barat ni dia memang segi-segi macam ni dia takut lah. Contohnya di UK dulu dia ada mad cow disease, lembu gila, penyakit lembu gila ni. Jadi bila macam tu dia jadi satu fobia lah pada masyarakat mereka untuk kalau produk-produk yang mengandungi haiwan. Lepas tu pula ada penyakit selesema burung dan sebagainya. Jadi situ makna pengguna telah mula menjauhi mana-mana produk yang berasaskan haiwan. Kemudian meningkatnya bilangan pejuang pelindungan haiwan. Ni kalau di barat ni banyak pejuang perlindungan haiwan ni. Sampaikan kalau kita nak transportkan lembu kan dari satu tempat ke tempat, dia mesti saiz dia ada, dia tak boleh lembu tu terlalu sempit sangat, panas sangat. Jadi dia dah sampai ke tahap tu. Jadi secara tidak langsung mereka telah dia punya lobby mereka. Jadi dia tak naklah produk-produk yang ada unsur haiwan ni. Terusnya kesadaran terhadap pelindungan alam sekitar. Ini berkait contohnya produk-produk yang sintetik ni kebanyakan berasaskan dari petroleum. Bila petroleum ni tahulah banyak kes-kes pencemaran, pencemaran bila tumpah minyak tumpah dan sebagainya. Jadi mereka lebih gemar kepada produk-produk yang berasaskan bahan semula jadi ataupun alami. Kemudian segi